di mana kita dalam segmen tarbiyah membawakan tentang bicaranya tentang hati, hati yang tenang dan sebagainya. Orang kata kalau tiap-tiap pagi dalam perjalanan kehidupan kita ada je daripada mula kita bangun tidur sampailah nak tidur balik, macam-macam cubaan dan cabarannya. Jadi menenangkan hati itu satu perkara yang sangat penting, khususnya untuk kita yang ada pelbagai cabaran dan sebagainya. Bersama dengan Ustazah, perkongsian kita hari ini saya serahkan kepada pendengar untuk bersama-sama dengan kita. Terima kasih Ustazah bersama kita. Silakan. Baik, terima kasih DJ Fairuz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa khabar sedang pendengar yang dirahmati Allah? Ustazah mendoakan hari ini merupakan hari yang istimewa untuk kita, hari yang lebih baik untuk kita daripada hari-hari sebelum ini. Dan bagi yang diuji dengan Allah, dengan kesakitan, ya, dengan apa sahaja ujian, kesempitan, moga-moga Allah angkat ujian tersebut, Allah gantikan dengan kesenangan dunia dan akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, bersama Ustazah hari ini, ya, Ustazah Nurhayla Aniza binti Zakaria. Dan sebelum ni Ustazah bersiaran dalam slot motivasi pagi. Alhamdulillah, ya DJ. Dan hari ni Fairuz, Ustazah nak berkongsi tentang hati yang tenang, kan. Kita ni daripada pagi-pagi lagi dah kelang kabut dah hidup kita, kan. Pagi-pagi lagi dah nak sibuk bangun, nak berperang ni untuk bangun subuh, nak kejutkan anak lagi, nak bersiap untuk pergi kerja, untuk pergi sekolah dan sebagainya. Dan kehidupan kita kadang-kadang ni, tuan-tuan, perempuan, banyak sangat diasak dengan perkara-perkara dunia sehingga kita lupa untuk mengubat hati kita yang sedang sakit. Sehingga kita lupa untuk mengubat hati kita yang sedang pecah, hati kita yang sedang berdarah, hati kita yang sedang luka. Sehingga kan bila suatu tahap kita tak dapat lagi nak menemui jalan kembali. Dan itu adalah keadaan yang paling merugikan kita. Kenapa? Kerana pada ketika itu orang kata kita dah hopeless, dah out, dah tak dapat dah bantuan, tak tahu nak pergi kepada siapa. Akhirnya kita akan hidup selamanya dalam keadaan tertekan, dalam keadaan stres, hypertension, dalam keadaan sedih, ya. Dan hari ini Ustazah nak kupas bagaimana kita ini sebagai hamba Allah perlu memiliki hati yang tenang dalam hidup ini, ya. Dan hati yang tenang ini akan kembali kepada Allah dalam keadaan Allah redha. Dan bila satu orang ni Fairuz, kalaulah dia kembali kepada Allah, dia ada semua. Dia ada kekayaan, dia ada kegembiraan, nampak macam gembira, boleh gelak huha-huha, tapi dalam hati siapa yang tahu, ya. Dia ada rumah yang besar, ya, katil yang empuk, tapi belum tentu lagi hidupnya tenang. Belum tentu lagi lenanya itu lena yang nyenyak, lena yang damai, ataupun dalam lenanya itu penuh dengan ketakutan. Orang yang rumah besar-besar, banglo besar-besar, dah ada security, dah ada tukang jaga, tapi entah siapa malam ni masuk rumah aku. Kerisauan itu kita tak nampak. Kita nampak seronoknya rumah dia besar, seronoknya isteri dia cantik, seronoknya kereta dia besar, Lamborghini, ya Allah, syoknya, kan? Tapi sebenar-benarnya kadang-kadang ada orang hidup Fairuz dalam keadaan pondok yang buruk. Dia tidak beralaskan tilam yang tebal, dia tidak beralaskan katil yang empuk, bahkan di atas lantai yang keras, tapi di situ dia membina bahagia. Ada orang miskin tapi dia tak bahagia. Ada orang sederhana, dia tidak bahagia. Ada orang kaya, dia tidak bahagia. Lalu bagaimana nak dapat bahagia? Bagaimana nak dapat tenang? Bila dia kembali balik kepada Allah. Siapapun status kita, apapun amalan kita, bila amalan itu balik kepada khusyuk pada Allah, ikhlas pada Allah, kita akan tenang. Jadi hari ini dengan Ustazah nak kupas bagaimana kita nak dapatkan hati yang tenang ni, insya-Allah. Baik, bila mana kita menyebut hati yang tenang, hari ini Ustazah suka nak mengupas, ya Fairuz, dari 3 sudut. Yang pertama, bagaimana nak dapat hati tenang ini dengan kita mengenal Allah. Ramai orang kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, tetapi gagal mengenal siapa itu Allah. Kita kata kita kenal Allah, Ustazah kata kita semua, tapi betul tak kita kenal Allah? Sampai tak menjadi darah daging kita yang kita kenal Allah.
Sebab tu kadang-kadang bila kita bercakap dengan orang, kadang-kadang bila kita sebut Allah, bencinya tengok muka dia, tapi Allah kat depan. Kan itu menjadi satu budaya. Dan kadang-kadang kita kata na'udzubillah min zalik, lindungilah kita daripada benda-benda tersebut, tapi kita hentam orang, kutuk orang, kita hina orang, hina anak orang, dan kita harap anak kita jadi cemerlang, selamat. Tak boleh. Dia akan kembali balik kepada kita. Jadi sedang pendengar hari ini, Ustazah nak mengkhususkan perbincangan kita hari ini. Semoga slot tarbiyah kita ini sampai kepada hati kita dengan izin Allah. Untuk yang pertama, kita kenal Allah. Yang kedua, kita kenal siapa diri kita. Kena kenal diri kita. Sebab ada orang mungkin kenal Allah, tapi dia tak sedar dia siapa. Dia tahu Allah itu satu. Dia tahu tak ada yang sama dengan Allah. Dia tahu dia tak boleh minta selain hanya daripada Allah. Tapi dia tak kenal dia hamba. Ramai orang Ustazah jumpa macam ni, ya. Ada satu orang hari tu Ustazah pergi mengurut. Ya, Ustazah ni suka mengurut. Jadi Ustazah pergi mengurut, kita dah penat-penat kerja ni, pergi mengurut satu tempat ni. Makcik yang mengurut Ustazah ni umurnya 63 tahun. Dan pertama kali kita terpandang dia, kita terasa macam ada yang tak kena, ya. Tapi kita bersihkan diri. Kita cuba bersih sebab kita ni manusia, Fairuz, ya. Kadang-kadang kita bersangka begitu begini, tapi Nabi menyebutkan satu sangkaan akan bawa pada satu sangkaan yang lain. Sebab tu orang antara perkara yang menyebabkan orang tak tenang bila dia banyak sangka-sangka buruk ke orang. Dia ni tak layaklah jadi ibu. Dia ni apalah buat anak dia macam tu. Macam-macam. Tapi dia tak tahu pengorbanan di sebalik yang dia tak nampak. Sebab tu jangan cakap tentang orang. Lihat diri, kenal diri. Jadi makcik yang umur 63 tahun ni, Ustazah mengurut time tu maghrib bawa kepada Isyak. Jadi Ustazah kena berhenti untuk maghrib. Jadi tiba-tiba Ustazah terlelap. Jadi Ustazah bangun tengok dah nak masuk Isyak. Kan? Jadi Ustazah pun bergegas dan kata saya kena solat sekarang ni. Jadi makcik tu kata saya tak boleh. Pada ketika tu umur dia 63 tahun. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin ada pendengar mengatakan, ada je orang umur 70 tahun pun masih ni lagi kan, belum menopause lagi. Tapi pada ketika tu memang air muka dia ternampak. Saya tak boleh, tak apalah, solatlah. Dan Ustazah memikirkan bahawa jika dia orang yang bersolat, dia pasti menjaga solat orang lain. Dia pasti mengejutkan Ustazah untuk Ustazah solat sebab kita beratkan perintah Allah. Bagaimana kita boleh jaga diri kita tapi tak jaga orang? Kan DJ Fairuz, kalau kita nak masuk syurga, takkan nak masuk seorang-seorang dalam syurga. Kalau kita beratkan solat, pasti tak solat lagi ni, kena bangun. Tapi dia membiarkan, dan dia dan mengatakan bahawa dia tak boleh, saya tak boleh solat. Okey. Dan itu bukan kali pertama Ustazah jumpa orang yang tidak solat. Terlalu banyak Ustazah buat program-program motivasi, kursus training daripada level bawah kaki tangan sokongan sampailah CEO, daripada anak-anak, pelajar-pelajar. Ustazah sedih bila kita tanya dengan jujurnya siapa yang tidak solat. 90% memang tak solat. Dan Ustazah sangat-sangat sedih kenapa kita tidak menitik beratkan solat, lalu kita mengadu yang hati kita tak tenang, hati kita tak seronok, hati kita tak bahagia. Sebabnya kita putus hubungan dengan Allah. Ini orang yang dia kenal Allah, dia tahu Tuhan dia Allah, tapi dia tidak kenal siapa dia, apa tugas dia sebagai hamba. Ya. Dan Ustazah mendoakan yang makcik Ustazah jumpa tu, semoga dia diberikan taufik hidayah. Semoga dia kenal Allah. Sebab ketenangan paling utama bila dia kenal Allah. Dan pada raut wajahnya sebenarnya, Fairuz, orang yang tak solat ni, kita boleh nampak pada raut wajahnya. Sekilas kita tahu air muka Allah tak sorok. Ni Allah janjikan. Allah cabut air muka orang yang tidak solat. Bukan Ustazah kata, Allah kata. Jadi kita nak jaga air muka kita, kita nak jaga hati kita, jaga fikiran kita. Ya? Dan yang ketiga, Ustazah akan sentuh tentang banyakkan berdoa untuk kita mendapat hati yang tenang dalam hidup kita. Baik, bila kita menyebutkan tentang perkara pertama, yakni mengenal Allah, ramai antara kita kata dia kenal Allah tapi tak kenal. Dan mengapa Allah mengatakan bahawa dosa syirik itu satu jenayah yang sangat besar? Kenapa Allah sebutkan sedemikian? Sebabnya Ustazah bagi satu perumpamaan yang mudah kita fikirkan bersama. Seorang ibu, kita ada ibu, semua orang yang lahir kat dunia ni mesti ada ibu. Siapa pun dia agung, dia menteri, dia orang gaji, level bawah, level atas, mesti ada ibu, lahir daripada seorang ibu. Sebab tu pentingnya menghormati ibu. Siapa khianat pada ibu, hatta Fairuz, siapa yang kita kadang-kadang diuji oleh Allah, ibu sakit,
Ibu ayah sakit. Maka kita ni ada duit kan, bela-bela sikit, ada masa kita bela. Dan kemudian kita bila membela ibu, ada yang nyanyuk, ada yang najis dia bersepah-sepah kadang-kadang ya. Pampers nak kena salin. Kadang-kadang ada yang membiarkan ibu dalam keadaan busuk. Ayah dalam keadaan busuk. Lalu bagaimana Allah nak membersihkan kita dekat akhirat? Boleh tak kita wangi, bersih, masuk syurga Allah yang tak tercium baunya kat dunia ni, tak tergambar bayangannya kat dunia. Kalau dekat dunia pun kita buat mak ayah kita sedemikian. Itu pasal mak ayah saja. Ya. Kita mungkin kaya tapi kita letak mak ayah kita yang bilik paling ujung sekali. Kita kata dekat dengan bilik air kononnya. Tetapi bagaimana keperluan bilik tersebut? Cantiknya, bersihnya, mak ayah kita bersih tak, solatnya, ya. Kita tak jaga. Makanya bahkan, minta maaf saja cakap, pandangan mata kita, jelingan mata kita, kita tengok dia pun kita dengan muka jeling, itu pun disebut anak yang khianat pada mak ayah. Dia nak masuk bilik air, kita pun nak masuk bilik air, contoh. Dia orang tua jalan kedek-kedek gitu kan. Orang tua. Kita suatu hari nanti akan tua, kita tak tahu bagaimana kesihatan kita. Moga-moga Allah beri yang baik. Tapi contoh dia jalan-jalan gitu, kita kat belakang dia, kita pun nak masuk, kita kelang kabut. Dan pada ketika itu kita tengok, Allah lambatnya orang tua ni. Dia mungkin tak dengar, tapi Allah dengar. Kan? Bagaimana hitungan kita, adakah kita betul-betul jaga mak ayah kita? Dan anak yang tak jaga mak ayah ini, salah satunya Allah tarik keberkatan hidupnya dan ketenangan hidupnya. Pergi cek balik siapa anak yang berjaya. Anak berjaya pasti hubungan mak ayah ini pasti baik. Siapa anak tenang pasti hubungan dengan mak ayah ni pasti baik. Pasti cakapnya lunak, pasti cepat minta maafnya, pasti dia tak akan seronok kalau mak ayah dia terasa hati. Selautan setitik air mata mak dia luka jatuh ni, selautan dosa dia. Seumpama sedemikian. Ini baru cerita mak ayah. Belum cerita kenal Allah yang menciptakan mak kita, ayah kita dan kita. Bagaimana marahnya Allah, murkanya Allah bila kita syirikkan Allah. Bila sebut tentang mak ayah ni, Fairuz, ya, contoh mak kita melahirkan kita. Bagaimana mak kita lahirkan kita? Mak kita lahirkan kita tak sedar pun. Kita duduk dalam rahimnya daripada setitis air mani, ya, yang tidak ada nilai sebenarnya kan. Boleh dibuang-buang mana-mana kan. Setitis air mani, Allah muliakan masuk pada rahim yang halal, yang suci. Dan kemudian Allah besarkan kita. Kita pernah dulu besar macam semut. DJ Fairuz besar macam semut, susah kan? Tapi orang tak pernah fikir, bila tengok semut tak ingat pada Allah. Cuba lihat semut dan ingat pada Allah. Aku dulu pernah sekecil semut ini. Dan pada ketika aku sekecil semut ini, Allah telah ciptakan jantung yang berdegup. Segala puji bagi Allah. Allah telah ciptakan otak. Allah telah ciptakan tangan, kaki, jari-jari, bulu pada badan, mulut, hidung, segala puji bagi Allah. Tak ada satu pun makhluk yang boleh ciptakan manusia. Tak ada. Buatlah teknologi barat macam mana pun. Tak ada pun. Hebat macam diorang dulu nak buat apa? Klon. Yang DJ tak ada pun. Tak jadi. Bahkan klon tu jadi tak apa tau. Dan kemudian Allah beri kita makan melalui tali pusat ibu kita. Yang bagaimana mak kita telan, kalau durian seketul, durian musangkin sekarang tak masuk, durian musangkin dalam perut kita tak ada. Allah proseskan jadi zat-zatnya, Masya Allah, segala puji bagi Allah. Dan kita makan daripada zat-zat tersebut. Bahkan disebutkan bila kita makin membesar daripada kecil kan. Kecil, besar. Kemudian lahir. Dan kemudian kita makin membesar. Ustazah besar macam ni lah sekarang kan. Penontonnya sidang pendengar ya. Kita dah makin besar. Maka pada ketika tu kita kata kat mak kita, bukan kau yang lahirkan aku. Apa perasaan mak tu? Apa perasaan mak? Bukan kau yang lahirkan aku. Dia didik kita, dia susukan kita, dia didik kita, dia suap makan. Nak suap makan bukan senang. Lari ke sana, lari ke sini, kena kejar. Kalau tidak, tak makan. Besarnya pengorbanan ibu. Sebab tu ayah sayang ibu ni lebih. Kena muliakan ibu ni kan. Baru tenang hati. Satu keluarga ayah bantu lebih ibu. Sebab 2 tahun mengandungkan 9 bulan. 2 tahun nak menyusukan pula. Allahu Akbar. Kemudian bangun malam tak pernah nak rehat sempurna seorang wanita tu kan. Sebab tu belum kahwin dia cantik muka, lepas kahwin Allahu Akbar dia kadang-kadang jadi zombie. Jadi jadikan isteri kita secantik-cantiknya. Ambil peranan ini. Lalu bila kita kembali pada kisah ini, bila mak dah lahirkan, mak dah didik, mak dah ajar pergi sekolah, dah bawa pergi sekolah, ayah pun sama, dah didik, dah hapus semua, masuk universiti, hebatlah katakan, jadi orang besar, kerja besar, kemudian kita balik kampung, kita kata, ni bukan mak aku.
begitulah Allah membuat tamsilan. Bila Allah menciptakan kita, maka kita mensyirikkan Allah. Kalau dengan mak pun apa perasaan lukanya hati mak kita bila kata situ, dengan Allah bagaimana? Sebab itu dosa syirik ini tidak ada pengampunan Allah. Sebab itu Allah memberi amaran keras. Tapi susah kalau dah syirik, bagaimana? Kembali balik pada Allah. Sesungguhnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu mengatasi kemurkaan Allah. Kita taubat banyak-banyak dan harap Allah ampunkan kita. Bagaimana cara kita syirikkan Allah? Sebab hati kita tak tenang. Kita memang sembah Allah, kita tak sembah berhala. Betul. Tetapi kita minta pada makhluk lain melebihi daripada Allah atau sama dengan Allah. Pergi jumpa bomo ni, pergi jumpa bomo tu, pergi jumpa semua. Ada apa-apa terjadi pada anak kita ni, mesti ada guna-guna ni. Jadi kita pun pergi jumpa bomo. Dan kita niat kita nak jumpa, kalau kita tak buat lagi, istighfar, minta ampun dengan Allah, jangan buat sampai mati. Tapi kalau kita dah buat, maka memang taubat sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita nak kata, ilmu dia ni kuat ni. Minta dengan Allah juga dalam salat. Tapi dalam yang sama, kita jumpa juga bomo sebab ilmu dia kuat. Lalu, kenapa kita nak kata ilmu dia kuat? Sebab kita samakan dengan Allah. Lalu, tiba-tiba bila dia dah buat apa-apa sikit, balik anak kita berubah jadi lebih baik. Ataupun suami kita lebih sayangkan kita. Apa saja yang keinginan yang kita nak, bisnes kita, perniagaan kita laris sangat-sangat, Masya Allah, seronok. Lalu kita kata, Alhamdulillah, ya Allah syukur. Ni usaha je, ni ikhtiar je. Haram, tak boleh. Dan di situlah mensyirikkan Allah. Di situlah Allah cabut keberkatan. Di situlah akan jadi porak-peranda. Mungkin bukan hari ni, akan datang. Dan di situlah punca utama hati tidak tenang. Sebab tu virus kita kena muhasabah diri kita. Sebab tu pergi pada step muhasabah. Terima kasih Ustazah. Apa pun nak kita lanjutkan tentang hati yang tenang. Saya banyak juga respon daripada sahabat-sahabat kita pendengar. Malah juga menonton Ustazah pada ketika ini. Tapi kita bagi Ustazah rehat kejap. InsyaAllah dengan hati yang tenang juga kita akan kembali untuk bersama dengan pendengar kita di KMFM selepas ni. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias yang terletak di Nilampuri adalah sebuah institusi pengajian tinggi yang dimiliki oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Program yang ditawarkan di Kias merangkumi peringkat sijil, diploma dan ijazah dalam bidang pengajian Islam, syariah, usuluddin, tahfiz Al-Quran, qiraat dan taranum, bahasa Arab, pendidikan awal kanak-kanak dan lain-lain. Terbuka kepada lepasan SPM, STAM, STPM dan lepasan diploma. Daftar segera secara online di www.kias.edu.my bagi pengambilan Oktober 2018 atau hubungi 09 712 9387 atau 016 987 7774 atau datang sendiri ke Kias di Nilampuri. IKIM FM, pilihan utama anda. Terus setia bersama kami walau di mana sahaja anda berada. Dan kembali untuk bersama dengan pendengar, bersama-sama dengan kita ialah yang bagi Ustazah Nurlala Aniza Zakaria untuk meneruskan tarbiyah kita kali ini, insyaAllah. Dan semoga apa yang kita dapatkan tips sebelum ini dapat kita lanjutkan bagi bekalan kita seterusnya sampai ke penghujung segmen kita nanti. Juga dapat ditonton di FB dan juga bersama dengan pendengar. Kita kembali dengan yang bagi Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustazah sambung perbincangan dalam tarbiyah kita hari ini dengan topik hati yang tenang. Ustazah sebutkan tadi tentang bagaimana pertama sekali kita kena kenal Allah, Allah yang menciptakan kita. Dari satu pun yang sama dengan Allah, seperti mana dalam surah Al-Ikhlas, ya bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang pegang betul-betul pada surah Al-Ikhlas ini, dia akan faham maksudnya adalah segalanya hanya Allah. Hidupnya tidak akan lari pada Allah, maka hatinya akan tenang. Apa saja dia nak minta, dia akan minta hanya kepada Allah. Dan dia akan faham bahawa tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Walaupun sedikit tak ada satu yang sama dengan Allah. Lalu bila dia dah mengenali bahawa Allah menciptakan dia, sebagai tanda syukurnya adalah dia muhasabah diri dia dan dia mengenali kembali siapa diri dia. Dia ini hamba. Ya, Fairuz, dia ni hamba, kita hamba. Ustazah, kita semua hamba dan hamba yang diberikan ujian kepada oleh Allah untuk memperbaiki diri kita. Untuk memperbaiki diri kita supaya akhir hayat kita diterima oleh Allah. Beramai orang yang diberikan ujian dan pada ketika itu dia rasa keluh kesah. Dia rasa tidak ada jalan keluar pada ujiannya. Dia rasa nak bunuh diri.
Ya, Ustazah ramai banyak kes dia dapat yang mana ada yang nak bunuh diri, dia orang kelar tangannya. Kenapa dia orang kelar tangan? Bila ditanya kenapa, rupa-rupanya kerana mereka merasakan sakit sangat dalam hati ini, sehingga sakit itu hendak ditransfer, diarahkan kepada fizikal mereka. Biarlah sakit fizikal, kelar tangan, kemudian dia makan Panadol sampai banyak sangat-sangat, tapi tak mati-mati. Siksanya kena masuk hospital dan kena jolok, kena keluarkan. Dia tak boleh nak buat kat atas, dia buat kat bawah, kat punggung. Nampak tak betapa siksa dan azabnya. Dan Ustazah merasakan keadaan ini bukan berlaku hari ini, dah lama berlaku dan makin bertambah. Sebab itu mengenali Allah dan mengenali diri sangat penting, dan jangan jauhkan diri kita daripada amalan kita. Mari kita cek amalan salat kita bagaimana, amalan Quran kita bagaimana, amalan zikir kita bagaimana, hati kita ini bagaimana, mulut kita bagaimana. Dalam rumah tangga sendiri, bagaimana hubungan kita dengan suami? Adakah suami ambil peranan untuk menjadi suami yang baik, lebih baik? Hari ni sebenarnya tak ada dah waktu untuk kita boleh balik rumah, buka remote, tengok TV, santai-santai yang tak bawa manfaat. Kalau cerita yang baik, bagus. Alhamdulillah, macam TV Ikim. Baguslah, Alhamdulillah, benda baik. Tapi maksudnya tak ada dah waktu sepatutnya orang yang fikir bahawa dia akan mati. Dia fikir bahawa dia hamba Allah yang sentiasa semua putaran hidupnya adalah untuk ibadah kepada Allah. Setiap sesuatu mesti dia akan tanya, ni benda lara ataupun benda baik? Ini benda haram ataupun benda betul baik sangat ni, betul tak aku buat ni, betul tak aku, Allah redha aku buat. Jadi dia tak akan berani nak isteri tengah keluar kabut ni dengan tudung tak buka lagi kan. Dah pergi kat peti ais ambil cari nak masak apa lagi. Yang dah masak. Kita order je kan. Bukan kedai mamak. Kan? Dan kita pandai kadang-kadang kita cakap makan kat luar, kita tak tahu siapa yang masak. Biarlah kita masak hai tangan isteri sendiri. Kenapa suami tak bantu? Bahkan Ustazah cukup mengucapkan tahniah pada suami yang bantu isteri untuk perkara-perkara ini. Sebab setiap sesuatu bantuan suami pada isteri dan suami bantu isteri, suami bantu isteri, isteri bantu suami, semua adalah pahala. Ladang-ladang pahala. Amalan itu kita buat ikhlas kerana Allah. Sebab kita tahu Allah tengok kita. Allah menilai kita. Dan Ustazah teringat bila kita beribadah kepada Allah, contohnya ada ramai hari ni Ustazah jumpa dia nak salat tapi saya jumpa kat surau lah selalunya, make upnya penuh. Bila Ustazah tanya kenapa ni, Ustazah katalah air wuduk ni tak masuk ni, tak kena ni, dia kata tak apa, itu bukan sikit. Kalau dalam 10 orang Ustazah jumpa untuk salat, 5 orang bersedemikian. Saya tidak pasti sama ada mereka tidak faham hukum atau bermudah-mudah atas hukum atau merasakan bahawa cukuplah sekadar solat. Tetapi disebutkan bahawa kalau solat itu tanpa wuduk maka tidak ada solat. Lalu bagaimana hati nak tenang? Kita tunduk bangun, sujud bangun, tapi kita tidak suci daripada hadas, kita tidak berwuduk, maka tidak ada solat. Sebab tu Ustazah teringat Fairuz waktu suami Ustazah dulu dia belajar dekat Jepun. Ceritakan suasana kebersihan dekat Jepun ni bagaimana, Masya Allah. Ada hari yang mereka ni, dan sistem ni kita boleh bawa ke Malaysia lah ya, bila peruntukan kita banyak, ada sistem ya, ada pendidikan. Mereka ni sentiasa bagi pendidikan kepada rakyat, jaga kebersihan ya. Dan antara satu sistem yang istimewa adalah ada hari tertentu sahaja boleh buang tulang ikan. Nak buang tulang ikan, hari tertentu. Nak buang tulang ayam, hari tertentu. Nak buang botol, hari tertentu. Nak buang kertas, hari tertentu. Dia hari-hari yang berbeza. Jadi, kalaulah bercampur antara satu sama lain, mereka ini boleh dikenakan denda. Bahkan bukan sekadar denda, itu bukan penguatkuasaan undang-undang tu. Rakyat sendiri pun mengambil alih untuk menegur. Itu yang cantiknya. Kita macam, contoh Ustazah menegur yang hanya tentang makeup, kena pastikan air masuk, tapi masyarakat tak dapat menerima, tak ada pendidikan di situ untuk menerima bahawa teguran itu tanda kasih sayang, tanda prihatin. Sebab tu orang kadang-kadang bila tegur buat tak tahu je ya. Of course mestilah kita ada cara teguran yang berhikmah dan sebagainya lah ya. Dan kemudian bila dekat Jepun ini dia boleh diasingkan ya, kena diasingkan pada hari-hari tertentu. Jadi suatu hari suami Ustazah pada ketika itu baru belajar di sana dan dia kumpulkan semua barang-barang sampah ni semua. Jadi dia dengan botol kicapnya, botol sos Malaysia kan macam-macam kan, botol sardin segala bagai. Jadi dia kumpul, diikat, dia buang dekat
tong sampah. Tapi tong sampah ni tak sama macam Malaysia. Kat Malaysia setiap rumah ada tong sampah. Ini satu sudut hujung sekali, contoh 4-5 rumah ada satu tong sampah. Jadi kita kena pergi buang kat situ. Nak disebutkan bagaimana orang-orang Jepun ini yang bukan Islam, bukan Islam, tapi bagaimana mereka menitik beratkan kebersihan. Maka pada ketika itu ada seorang Jepun ni, dia buang sampah, dia ternampak ada botol. Pada hari itu tak boleh buang botol. Jadi dia selongkar, keluarkan botol, cari surat dalam tong sampah, dalam bekas sampah tu kot-kot ada alamat rumah siapa yang buang. Allahu Akbar. Dia cari, dia selongkar. Kita nak selongkar, kita tak selongkar. Allah virus, kita tak selongkar. Nak kata bagaimana mereka meletakkan kebersihan, dan kebersihan dengan ketenangan hati takkan berpisah. Ingat, kalau kita sibuk cari, aku dah buat semua dah amalan, apa sebenarnya yang tak aku buat lagi? Rupanya mungkin kita tak suci daripada hadas kita. Cek balik semula. Jadi pada ketika itu, bila cari-cari, dia terjumpa alamat rumah suami ustazah yang pada ketika itu student lah, baru sampai Jepun. Maka dia pergi ketuk, suami ustazah buka pintu, dia cakap Jepun lah ya. Suami ustazah pun cakap Jepun. Jadi dia kata, ni barang sampah kamu. Cakap, ya saya. Cakap, tak boleh buang, hari ni tak boleh buang botol. Dia kata, kamu dah campur dengan botol semua. Oh, saya minta maaf. Jadi keluarkan balik, dia bawa sampah. Keluarkan balik, ambil, nanti buang pada hari. Oh, okey, minta maaf. Jadi di situ sebenarnya pendidikan yang dah dibawa, bukan sebab rakyat Jepun ni lagi baik, bukan. Nak katakan bahawa pendidikan tu diajar daripada generasi ke generasi. Kita mana-mana pun mak ayah juga buka tingkap buang sampah kat luar, kan? Bukan semua, tapi ada antara kita yang buat sebenarnya. Betul, anak tengok, boleh ke buang kat luar? Cikgu kata tak boleh. Tak apa, sikit je, kan, gitu. Jadi sebenarnya kebersihan ini perlu dijaga. Bila kita balik-balik pada perbincangan tentang kebersihan ini, maka pesan ustazah adalah mari kita cek balik bila kita nak ambil wuduk, bagaimana wuduk kita itu. Sempurnakan, sebab di akhirat nanti Nabi akan mengenali kita daripada bekas-bekas wuduk kita, bercahayanya kita. Sebab tu lebih kan basah kan. Contoh kita orang perempuan ada sideburn ni kan, kena basuh sideburn ni. Kadang orang perempuan suka tarik sampai sini kan, belakang, basuh sampai belakang ni, sebab dia sebahagian daripada muka kita. Masya Allah. Kaki kita kadang-kadang kita pergi mengurut, ada minyak kan, jadi basuh dengan sabun dulu, baru kita berwuduk dengan sempurna. Begitu juga bila kita buang air, pastikan dalam setiap rumah, setiap bilik air ada selipar. Kita takut kita bawa masuk najis dalam rumah, kita sangka bersih. Ini amalan yang kecil, tapi jika tidak diamalkan, kita buat tak tahu, maka kita tak tahu kita solat dalam keadaan bersih ataupun tidak. Banyak lagi perkara lain yang Ustazah nak huraikan tentang perkara ini, tetapi yang paling utama adalah kita kenal diri kita hamba, kita bersihkan diri kita, kita muhasabah diri kita. Apakah dosa hati aku? Dah bersih dah semua ni, dah cantik dah. Maka kita muhasabah diri kita, apa pula dosa hati aku? Kadang-kadang kita suka bersangka-sangka buruk pada orang. Kita suka bercakap tak baik pada orang. Kadang-kadang kita rasa kita lagi baik pada orang. Saya tertarik dengan kisah seorang saleh ini, yakni tabi'in ya, yang bernama Muhammad bin Wasi'. Siapakah dia ini? Dia ni seorang tabi'in, orang saleh, dan orang puja dia. Muhammad bin Wasi' ni orang puja dia, puja sangat. Kenapa orang pujanya? Sebab doa ni sangat mustajab. Bila tentera Islam nak berperang, tentera Islam akan jumpa Muhammad bin Wasi' ini untuk dimintakan doa. Minta Muhammad Wasi', tolonglah doa. Dan bila tentera Islam berhadapan dengan satu keadaan yang getir, pun akan jumpa dengan Muhammad bin Wasi' ini untuk minta doa. Dan bila panglima tentera tanya, mana Muhammad bin Wasi', apa dia buat sekarang ni, nak perang ni? Dia sedang berdoa. Orang lain berperang, tapi dia berdoa. Hebatnya dia kan. Jadi orang pun memuja dia, sehingga kan disebutkan bahawa jarinya yang ditunjuk ke langit itu lebih baik daripada 1,000,000 senjata perang. Mulia kan dia sampai tahap macam tu. Tapi bagaimana dia bersihkan hati dia dan dia tawaduk pada hatinya. Dia kata apa? Muhammad bin Wasi' ni kata, kita boleh ambil iktibar. Dia kata, kalaulah dosa itu berbau, niscaya tak ada siapa yang akan dekat kepada dia. Kalaulah dosa itu berbau, boleh dibau, niscaya tak akan ada manusia yang akan mendekati dia. Dia nak katakan dia Masya Allah tawaduknya dia mengenal diri dia lebih daripada orang lain. Memang kita kenal diri kita, kita tahu hati kita macam mana. Walaupun orang puji kita, walaupun orang kata apa kat kita, kita tahu hati kita bagaimana.
Jadi hati orang yang sentiasa tenang, lunak ini, Fairuz, Ustazah dan kita semua sama-sama kita baiki diri. Sentiasa merasakan kita tak baik. Dan kita nak jadi lebih baik. Kita nak Allah ampunkan kita. Macam Ustazah buat dakwah ni, Ustazah sampaikan ceramah dan sebagainya. Bukan sebab nak orang berubah. Itu bukan tujuan matlamat kita yang utama. Allah yang akan mengubah satu orang tu bila dia sendiri mengubah nasib hidupnya. Tapi Ustazah kena tetapkan dalam hati Ustazah, bila Ustazah buat begini, Ustazah nak pengampunan Allah. Kita tak nak benda lain dalam hidup. Paling utama kita nak pengampunan Allah, redha Allah, kasih sayang Allah, belas kasihan Allah. Allah pandang kita. Moga-moga dengan rahmat Allah tu, walaupun dosa kita sebesar mana, Allah tak siksa kita. Ada satu golongan ni masuk syurga, dia tak perlu dihisap oleh Allah. Sebab tu kita bila nak doa, kita kena doa, Ya Allah, ampunkanlah dosaku, masukkanlah aku ke dalam syurga tanpa hisap. Tak perlu kena hisap dengan Allah. Maksudnya, Allah tak celup di dalam neraka, keluarkan balik, masuk syurga, tak. Ni Allah padam terus macam dia tak ada satu dosa pun, sehingga dia boleh terus Allah letak dia dalam syurga. Bahkan yang paling istimewa, dapat tengok muka Allah, bagaimana Allah Alam, dan dapat pula Allah berbicara dengan dia. Allah nak cakap dengan kita. Ada golongan yang masuk syurga, Fairuz, sudah pendengar, tapi Allah tak nak cakap dengan dia. Sedih. Kita ada mak tak nak cakap dengan kita. Sedih. Begitulah, kita ada Allah tak nak cakap dengan kita. Tapi boleh menikmati semua yang ada dalam syurga. Tapi pada ketika itu, itulah golongan yang rasa sangat-sangat menyesal. Jadi hari-hari kita nak hati yang tenang, ukur balik tahap nilaian hati kita. Jangan merasakan aku baik. Siapa pun kita ulama besar, kita menteri, kita agung, kita ketua pemimpin, kita rakyat, kita polis, kita general, kita CEO, kita orang bawah, kita tukang fotostat, kita tukang angkut sampah. Siapa pun kita sentiasa merasakan bahawa aku belum baik, aku nak jadi baik. Ya Allah, bantulah aku jadi baik. Terima kasih Ustazah perkongsian. Apapun untuk mereka yang nak kita lanjutkan bicaranya tentang hati yang tenang pada hari ini. Terima kasih juga atas respon anda. Mungkin dapat kita kongsikan sekejap saja lagi. Sementara kita akan berehat seketika. Terus setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Assalamualaikum, saya Pio Azman. Perasan tak kadang-kadang hati rasa tak tenang? Boleh jadi sebab jauh dengan Allah. Sebab tu kita dianjurkan berkorban. Diri akan lebih dekat dengan Allah sekaligus hati lebih tenang. Saya syorkan anda buat korban dengan serantau Muslim. Untung berganda, pahala korban dapat, pahala sedekah pun dapat. Serantau Muslim akan bantu anda sedekah daging korban kepada fakir miskin. Jom berkorban. Layari sekarang korbanmudah.com atau hubungi 010-668-2270. Sedekah Serantau Muslim. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini IKIM FM setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat sama kita orang Sabah. Baik, di mana sahaja anda berada, terima kasih temankan kita di IKIM FM ketika ini. Menyambung kembali perkongsian, walau sikit je masa bersama Ustazah ni, dan juga untuk bersama dengan pendengar, bersama-sama dengan saya yang bagi Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria, dan juga sudah tentunya perkongsian tentang hati yang tenang. Mungkin tak tenang selagi dengar tak habis ni Ustazah. Mungkin dalam tempoh yang sangat sedikit, waktu yang sangat berharga ni, kita sambung sikit kongsian mana rata-rata yang dengarkan kongsian kita bersama dengan bagi Ustazah seperti tadi ada mengaitkan tentang ketenangan hati dan kebersihan dan sebagainya. Kesimpulan mereka dah dapat sebelum kita simpulkan topik bicara kita, tapi mungkin dapat kita teruskan untuk perkongsian kita hari ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah nak sentuh Fairuz tentang yang ketiga, bab yang ketiga dalam hati yang tenang ini adalah perbanyakkan doa. Satu orang yang tak tenang hatinya, Ibu Ustazah ajarkan doa ini pada Ustazah. Dan bila kita amalkan, Alhamdulillah. Ya Allah, cabutlah semua masalah dalam diriku, Ya Allah. Ya Allah, cabutlah masalah orang terhadap diriku. Kita boleh mempelbagaikan macam-macam doa. Ya. Tapi cara kita amalkan doa tersebut dan yakin doa tersebut itu akan menyebabkan hati kita tenang. Kita minta Allah cabutkan segala masalah dalam hati kita dan segala masalah orang terhadap diri kita. Ya, kadang-kadang kita pening kepala sebab masalah orang. Betul. Bukan masalah kita, masalah orang lagi memenatkan otak kita. Sebab tu kita stres. Jadi hati kita tak tenang.
kelang kibut, jadi rasa tak seronok, rasa mood habis satu hari tu. Dan kita lepaskan kemarahan pada orang tersayang kita. Anak-anak kita jadi mangsa. Sebab tu bila kita berdoa, kita melalui satu-satu proses fasa kehidupan, kita kena melihat semuanya berkait dengan Allah. Dan bila kita berdoa, kita kena meyakini bahawa Allah menyimpan doa kita. Ada 3. Allah janji 3 benda bila berdoa. Ini bagi siapa yang suka keluh kesah dalam berdoa. Bila Allah tidak makbulkan doa kita, ada 3 benda yang Allah buat pada kita. Yang pertama, Allah akan makbulkan doa kita sama ada cepat ataupun lambat. Yakin. Sebab Allah suruh kita berdoa. Berdoalah engkau kepada aku. Nescaya aku perkenankan. Syarat dia, jangan lalai, jangan leka. Kadang-kadang minta maaf cakap, saya kata, kita waktu berdoa, baru habis solat berdoa, bunyi phone, kita dah angkat phone kan, nak tekan WhatsApp ke. Itu dinamakan lalai. InsyaAllah doa tu Allah tak terima. Doa yang Allah terima bila mana terasa getar dalam hati kita, rasa macam sebab semacam, ataupun rasa meremang bulu rumah kita bila kita berdoa. Ni antara tanda-tanda, banyak tanda lain lagi. Dan rasa keluasan dada kita tu, senang nak bernafas daripada sesak dada tadi. Itu bererti tanda-tanda doa yang Allah makbulkan. Dan antara tanda doa bila Allah makbulkan, itu satu, Allah makbulkan lambat atau cepat. Jangan paksa Allah. Allah bukan hamba kita, kita hamba Allah. Jangan paksa Allah. Ramai orang suka komplain tentang Allah, mengadu pada orang. Dah doa macam-macam dah, tak ada apa dah. Lutut dia sakit-sakit lah, kita tak tahu bila nak baik. Semua pakar dah jumpa. Tak jadi juga. Kita sedang komplain apa sebenarnya? Kita komplain Allah. Kadang tanpa sedar. Betul, tanpa kita sedar, kita perhalusi. Contoh, kita nak jemur pakaian. Allah hujan pula dah. Apakah maksud perkataan kita? Kepada siapa kita kata? Sesuatu meluah je, bukan. Kalau kita belajar tasawuf, itu perkara kecil yang cabang-cabang halus yang merosakkan hati dan dia menarik ketenangan kita. Hujan, hujan, alhamdulillah. Baca doa hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Bagi pendengar yang tak tahu apa doa hujan, hari ni boleh hafal. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allah jadikanlah hujan ni hujan yang bermanfaat. Sebab ada hujan yang mendatangkan ribut, banjir, membunuh. Kita nak hujan yang menenangkan hati, mendamaikan. Dan pada ketika hujan, doa kita mustajab. Doa banyak-banyak waktu hujan. Berapa ramai orang drive kereta waktu hujan, dia ala hujan pula, dah jam balik lambat. Sedangkan ketika tu, Allah doalah tentang anak kita yang degil dekat rumah, yang mungkin tak dengar cakap, yang kita rasa Allah, macam mana nak urus dia. Doalah, itu doa yang sangat mustajab. Pada ketika anak ingat mak ayah, doalah. Suami tengah ingat isteri, doalah. Masya Allah. Pada ketika kita ziarah orang sakit, dengan orang sakit, ada orang sakit, hati ni perlu merasakan, ada orang sakit, aku kena pergi cepat, aku kena jumpa dia. Sebab apa? Orang yang berniat nak jumpa orang sakit, tak adalah Ustaz kata kena pergi jauh sangat. Kalau dekat kan, kita usahakan. Bila dia nak jumpa orang sakit, daripada mula dia keluar, sampai dia sampai kat situ, sampai dia balik ke rumah, rahmat Allah memayungi dia. Dan ketika itu doanya mustajab. Dan doa orang sakit tadi mustajab. Lalu pada ketika itu, mengapa kita tidak minta apa sahaja untuk Allah berikan kepada kita? Ini doa yang mustajab. Dan ketika bila kita berdoa ini, satu, tadi Ustazah kata, Allah akan makbulkan doa. Yang kedua, Allah simpan doa kita itu di akhirat. Sehingga kan pada kita sampai ke akhirat nanti, kita tengok banyak sangat kurniaan Allah kepada kita. Dan kita kata, aku tak buat amal ni ya Allah, aku tak buat amal ni. Daripada mana datang semua ni? Rupanya daripada doa yang Allah simpan. Ketika kita doa dan tidak Allah makbulkan di dunia, Allah simpan dan kita tetap bersangka baik pada Allah. Alhamdulillah, walaupun Allah tidak makbulkan doa ini, tapi ini pemberian daripada Allah. Allah tak beri pun pemberian, Allah beri pun pemberian. Allah tak beri anak, satu pemberian kepada kita. Banyak perkara lain kita boleh buat dalam keadaan kita tidak ada anak, bila kita mencari Allah. Banyak sangat-sangat. Dan kemudian yang ketiga, di akhirat nanti Allah simpan. Yang ketiga, doa yang banyak kita ini bila mana tidak dimakbulkan, Allah tak nampak macam Allah makbulkan, rupa-rupanya menjadi penolak bala. Kok nak aksiden, tak tahu bila nak aksiden virus, tapi tiba-tiba tak aksiden, hidup mudah sangat-sangat. Musibah itu ataupun aksiden, selamat, masuk bawah perut lori, berselamat. Rupanya ajaibnya doa tadi, Masya Allah. Jadi ini antara perkara-perkara asas untuk menenangkan hati kita. Dan Ustazah suka nak menyebutkan, bacalah selalu sebanyak-banyaknya surah Al-Insyirah. Kita ni tengah hati tengah
perik sangat, tak tahu macam mana nak buat ni, baca banyak-banyak Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baca sentiasa. Jangan fikir formula lain. Contoh malam kita terlalu sedih, ada satu ujian tengah henyak kita tiba-tiba tidur, biarlah nangis. Terus baca sampai terlelap. Tengok esok pagi apa jadi dengan hati kita. Cuba buat. Jangan cari formula lain lagi. Ya, itu formula paling utama. Kita nak hantar anak kita pergi sekolah, nak dia mudah belajar, nak hati dia seronok. Sebab Fairuz, anak-anak ni bila pergi sekolah, dia nak seronok dulu baru dia boleh belajar. Kan? Kalau dia tak seronok, kawan bully, kawan pukul, dia tak boleh belajar. Betul. Cikgu je marah-marah, tak boleh belajar. Jadi, utama dahulu, bacakan Al-Insyirah ni tiup kat dada dia. Ataupun tiup ubun-ubun dia. Banyak lagi cara lagi, ada banyak. Tapi ini antara betul yang Ustazah amalkan, yang kita boleh sama-sama amalkan. Ya? Dan Ustazah nak sedikit lagi boleh? Dan Ustazah nak membaca sedikit puisi yang Ustazah buat berkaitan hati ini. Ya? Wahai hati yang sentiasa lelah dengan ujian, wahai jiwa yang sentiasa kecamuk dengan segala derita, wahai roh yang sentiasa berpenat berjuang mujahadah mentaati Tuhanmu. Engkau menyatakan hatimu itu penat, lelah dan sakit. Engkau menyatakan kemelut jiwamu itu semakin meruncing sehingga kau tiada jalan menuju bahagia. Engkau menyatakan tiada nikmat bahagia buatmu dan Tuhan tidak mendengar doamu. Wahai roh yang tenang, tetaplah engkau dalam kebaikan. Tetaplah engkau dalam ketaatan. Dan tetaplah engkau dalam keampunan Allah dan redha-Nya. Dan Ustazah nak tutup perbincangan kita tentang tarbiyah hari ini, tentang hati yang tenang. Selain daripada apa yang Ustazah sebutkan, doa yang mustajab, ya, waktu-waktu berdoa, amalan kita, adab kita yang tak dapat Ustazah nak kupaskan lebih panjang. Jagalah permakanan kita. Kalau ada siapa yang berhutang, segeralah bayar hutang. Ustazah tertarik dengan kisah Zaid ibn Sa'idah. Zaid ibn Sa'idah ni seorang ulama Yahudi. Pada zaman tersebut Nabi SAW ada berhutang dengan Zaid ni. Ya, ada hutang Nabi, bukan hutang untuk Nabi hutang untuk umat Islam. Ya. Bila berhutang dengan Nabi berhutang dengan Zaid ni, dan pada suatu ketika Zaid ni datang menyerang Nabi. Ada Umar sebelah Nabi ketika itu, sengaja nak malukan Nabi, nak tengok cantiknya akhlak Nabi. Nabi tak kelang kabut. Ya. Pada ketika Zaid bin Sa'idah ini serang, dia kata apa pada Nabi? Dia nak malukan Nabi, nak lagi geram, nak biar Nabi marah. Dia kata, wahai keturunan Abdul Muttalib. Dia sebut keturunan terus. Kita kalau keturunan marah sangat ni. Wahai keturunan Abdul Muttalib, engkau ni memang jenis orang yang tak tahu nak bayar hutang, tak tepati masa. Dia hentam Nabi macam tu. Kita, Allahu Akbar. Umar pada ketika tu nak angkat pedang dah. Umar kata apa? Kalau bukan kerana ada perjanjian damai, time tu ada perjanjian damai. Kalau bukan kerana ada perjanjian damai orang Islam dan orang Yahudi, niscaya lidah engkau aku kerat. Umar kata sayangnya pada Nabi, Masya Allah. Dan pada ketika itu Nabi kata pada Umar, kalau kita seronok orang support kita kan, tapi tidak. Akhlak Nabi ni Masya Allah sangat tenang orangnya. Rasional, tenang. Nabi kata pada Umar, wahai Umar, bukan ini yang aku perlukan daripada engkau dan bukan ini yang dia perlukan pada engkau. Yang aku perlukan pada engkau, wahai Umar, ialah engkau menasihati aku supaya aku membayar hutang lebih awal daripada tarikh yang diminta. Membayar hutang lebih awal itu lebih baik. Dan apa yang diperlukan oleh dia adalah supaya bila mana dia mahu meminta hutang, hendaklah dia meminta hutang dalam keadaan berlemah lembut dan tidak kasar. Itu yang kami perlukan. Maka pada ketika itu bila Zaid ni dengar Umar marah dia komentar, sebab Umar pada zaman sebelum Islam, bila pedang dia cabut takkan masuk balik sebelum dia mati. Karangnya dia, Masya Allah. Tapi dia kenal hikmah, cinta, kasih sayang bila dia kenal Allah. Ya. Kita makin kenal Allah makin jauh, itu masalah. Ya. Dan selepas tu Nabi kata, balik rumah tolong ambil aku barangan. Sebenarnya Nabi itu bukan hari yang sepatutnya tutup hutang, bukan.
tarikhnya belum sampai lagi. Tapi dia sengaja buat begitu pada Nabi, nak mencabar. Rupanya Nabi tak marah pun. Bahkan Nabi kata pada Umar, balik rumah, ambil barang, tambahkan lagi 20 sak kurma. Ada kiraan dia 20 sak kurma, maksudnya lebihkan lagi, bagi pada orang ini. Bila Umar bawa barang tersebut bagi pada Zaid ini, Zaid kata, kau kenal aku siapa? Umar kata, tak. Akulah Zaid bin Sa'idah. Dia kata, siapa Zaid? Aku pernah dengar nama Zaid bin Sa'idah ini. Dia adalah ulama daripada Yahudi. Umar kata, ya betul, akulah itu. Kau tahu kenapa aku buat begitu pada Muhammad, pada Nabi Muhammad SAW? Kau tahu kenapa? Sebab aku tak tahu. Hanya kerana aku ingin menguji benar tak apa yang termaktub dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat menyatakan Muhammad ini seorang yang sangat tinggi sifat santun dan sangat tinggi sifat sabarnya. Bila dia makin diuji dengan santun dan sabarnya, maka dia makin lagi santun dan makin lagi sabar. Dia tak marah. Ini rahsia ketenangan. Lagi orang uji kita, Allah lagi bertambah santun dan sabar kita. Ustazah dan kita semua. Bila kita marah, itu buatkan hati kita lagi berpenyakit hati kita nanti. Tenang. Ada masa kita boleh marah, tapi bertempat. Lalu, benarlah bila mana aku melihat sendiri akhlak Muhammad, aku tuntut hutang sebelum waktunya dan dia tak marah pada aku. Dan aku berkasar dan dia tak marah pada aku. Bahkan dia tambah lagi bayaran hutang kepada aku. Ya? Tapi tak boleh, sebenarnya Fairuz, tak boleh kalau kita buat hutang, kata aku bagi hutang kau 100, kau bayar aku 120, tak boleh. Itu haram, riba. Tapi ini memberi tanpa dia bagi hadiah, sebab dia tanpa minta. Dia bagi hadiah. Dan bila Nabi bersabda, kenapa Nabi tambahkan 20 sak kurma tu? Sebab Nabi kata nak menghilangkan ketakutan di ugut Umar tadi. Sampai tahap macam tu, dia jaga sangat hati orang ni. Nak disebabkan Umar telah mengugut Zaid dan Zaid takut, maka aku tambahkan lagi sebagai ganti rugi. Kita apa kita beri kepada orang kan? Banyak kena belajar lagi. Ya Allah, ya betul. Dan last kali iktibar daripada peristiwa ini, Fairuz, Zaid datang kepada Nabi SAW dan dia katakan, aku bersaksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Ustazah rasa masa pun dah mencelumburi kita, ya, Ustazah itu ambillah iktibar daripada apa yang Ustazah sampaikan. Moga-moga Ustazah yang mula mendengar, Ustazah lah yang mula berubah, ya, dan kita semua dapat iktibar, dan dengan rahmat Allah, Allah akan memberikan kehidupan yang baik untuk kita dunia dan akhirat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya yang berada dekat dengan Ustazah. Kalau Ustazah mulakan, saya lah orang yang seterusnya, insya-Allah, untuk kita perolehi hati-hati yang tenang berdasarkan apa yang kita kongsikan dalam tarbiyah kita hari ini. Penghargaan untuk bagi Ustazah untuk temankan kita, ya, atas kesempatan masa yang diberikan. Jadi untuk pendengar yang bersama-sama kita, yang tonton dan sebagainya, terima kasih diucapkan, dan kepada anda, jangan lupa terus setia bersama kami. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. IKIM FM Utama Anda. Pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Bila kita berada di Padang Arafah, apa antara pengajaran atau iktibar utama? Masa tu ramai orang tu kan.